Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Farul Islam bin Tirmizi daripada kampus UUM Kuantan, dan nombor matrik saya 268974. Okey, hari ini saya akan membincangkan tentang pembinaan negara bangsa mengikut perspektif Malaysia. Okey, negara bangsa. Sejak akhir-akhir ini perkataan negara bangsa tidak asing lagi kepada kebanyakan orang, khususnya bagi mereka yang mendapat pendidikan dalam bidang sains, politik dan sejarah. Secara mudah, negara bangsa mesti mempunyai tiga komponen utama, iaitu negara, individu dan bangsa. Negara merujuk pada wilayah kewujudan kelompok manusia, iaitu individu ialah manusia, sementara bangsa pula ialah satu kesatuan manusia yang hidup dalam sesebuah negara. Negara bangsa adalah dua perkataan yang berbeza, iaitu negara dan bangsa. Negara atau state adalah satu unit politik yang mempunyai kedaulatan dan mempunyai tanggungjawab dan kuasa menjalankan hal ehwal pentadbiran dengan sendiri. Mengikut undang-undang antarabangsa, terdapat 4 elemen penting yang mesti ada dalam menentukan kewujudan sesebuah negara. Negara biasanya ditakdirkan sebagai kawasan tertentu yang mempunyai sempadan yang jelas. Ada penduduk tinggal di situ, terdapat sebuah kerajaan yang sah memerintah, dan kerajaan itu pula mestilah berkesan dalam menjalankan pemerintahan. Bangsa atau state pula selalunya diertikan sebagai kewujudan dalam kumpulan manusia tertentu dengan beberapa ciri yang sama. Persamaan ini boleh terjadi daripada pelbagai perkara seperti unsur jasmani, politik dan kebudayaan. Etnik yang hidup dalam keadaan yang terintegrasi tanpa perbezaan yang wujud di antara mereka dapat menyumbang kepada kestabilan dan kemakmuran negara, kerana mereka terhindar daripada sebarang konflik kaum yang merugikan. Bagaimanapun, dari segi praktikal, kedua-dua definisi di atas ada kekecualiannya. Sebagai contoh, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang mempunyai penduduk yang terdiri daripada satu keturunan etnik sahaja. Malah ada negara yang mengiktiraf semua etnik adalah sama dengannya di seberang laut sebagai warga negara. Sebagai contoh, Israel dan China. Ciri negara bangsa adalah tidak tepat jika kita membuat kesimpulan bahawa jika ada negara yang ada penduduk yang tinggal di negara itu, maka wujudlah sebuah negara bangsa. Okey, sebuah negara bangsa mempunyai 3 syarat utama sebelum ia dikategori sebagai sebuah negara bangsa. Pertama, masyarakat yang tinggal di situ hidup dalam bersatu padu tanpa dipisahkan oleh fahaman perkauman yang sempit seperti kedaerahan, kepercayaan, bahasa, budaya, pekerjaan, tempat tinggal dan sebagainya yang boleh membawa kepada perpecahan. Penduduk mesti menerima hakikat bahawa mereka tinggal dalam satu negara yang berbilang kaum dan budaya. Satu nilai kebangsaan yang boleh mengikat mereka sebagai satu kelompok manusia pasti diterima dalam hati yang terbuka. Sebagai contoh, dasar pendidikan kebangsaan dan dasar kebudayaan kebangsaan, kedua-dua dasar ini bertujuan menyatupadukan penduduk dengan mewujudkan nilai yang sama, iaitu nilai kebangsaan di kalangan mereka, untuk dikenali sebagai bangsa Malaysia. Kedua, sebilangan rakyat Malaysia mesti berpegang kepada ideologi politik yang sama, iaitu demokrasi liberal. Pada perbezaan yang wujud di kalangan mereka hanya berbeza dari segi kaedah atau cara untuk mencapai matlamat sahaja. Tidak akan wujud kegawatan politik kerana sebilangan rakyat mempunyai matlamat politik yang sama, iaitu demokrasi. Syarat ketiga ialah kepercayaan dan keyakinan yang tinggi kepada sistem pemerintahan dan undang-undang negara. Rakyat mematuhi kepada undang-undang dan yakin bahawa undang-undang dan sistem tadbiran yang diamalkan mampu memberi perlindungan kepada mereka. Faktor yang boleh mempengaruhi negara bangsa. Ketiga-tiga ciri utama di atas tadi menjadi asas pembentukan negara bangsa. Mungkin akan tinggal sebagai impian saja jika 10 perkara yang berikut tidak memberi perhatian dalam usaha membentuk sebuah negara bangsa Malaysia yang bersatu padu dan mempunyai nilai yang sama demi kebaikan
dan kemakmuran generasi mendatang yang lebih gemilang seperti yang dicadangkan oleh Abdul Rahim, iaitu integrasi, nationalism, patriotisme, globalisme, kepercayaan budaya, pluralisme, liberalisme, neofeudalisme dan demokrasi. Okey, untuk yang pertama iaitu integrasi. Integrasi kaum dan wilayah adalah perkara asas bagi mengukuhkan perpaduan dan menyatukan masyarakat dalam sesebuah negara. Kaum-kaum yang telah diintegrasi tidak mampu lagi mengekalkan sikap kenegerian, perkauman dan faham kebangsaan yang sempit tetapi mengutamakan matlamat kebangsaan. Nationality. Elemen yang penting dalam kenegaraan iaitu kewarganegaraan, iaitu nationality. Konsep asas ini di sini ialah pemikiran nilai-nilai bersama yang mengikat seorang warga negara yang baik menjadi satu bangsa yang mempunyai kesetiaan, sayang dan sanggup berkorban untuk negara. Perkara yang dimiliki seperti budaya, kebangsaan, sistem politik, bahasa boleh menyatupadukan rakyat yang diiktiraf sebagai nationality kebangsaan. Nasionalisme sebagai asas membina semangat kekuatan, keyakinan diri, penyatuan dan penyatuan nasional. Nasionalisme kebangsaan yang kuat boleh mengemblengkan semangat, tenaga, keazaman dan cita-cita serta usaha untuk maju. Semua kaum mesti mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan kaum masing-masing. Patriotisme adalah semangat sanggup berkorban kerana negara. Ia lahir dari perasaan nasionalisme yang cintakan negara. Elemen ini menjadikan bangsa itu kuat dan mampu berjuang membangunkan bangsa daripada kemunduran dan penindasan. Globalisme. Dalam dunia semakin kecil akibat daripada perkembangan teknologi maklumat yang telah menjadi globalisasi sebagai satu ancaman kepada negara bangsa. Pertukaran maklumat yang cepat dan pantas telah menjadikan dunia begitu kecil tanpa sempadan. Oleh hal demikian, nasionalisme dan patriotisme mesti menjadikan benteng terakhir untuk mempertahankan negara daripada ancaman musuh dari proses globalisasi. Kepentingan budaya. Aliran kepelbagaian budaya yang diamalkan oleh pelbagai kelompok etnik boleh menimbulkan cabaran yang serius kepada usaha pembinaan bangsa dan negara. Satu budaya kebangsaan yang boleh diterima oleh semua kaum patut dipupuk dan dimajukan untuk mewujudkan satu budaya yang boleh diterima oleh semua sebagai satu identiti kebangsaan. Pluralisme. Sifat pluralisme telah didukung oleh masyarakat bermula sejak zaman penjajahan Inggeris lagi. Dasar pecah dan perintah Inggeris yang membahagikan kaum mengikut sektor telah menghalang perpaduan kaum sebelum merdeka. Sifat pluralisme ini boleh dihapuskan kerana dikurangkan melalui penyusunan semula masyarakat. Kerajaan telah mengambil inisiatif dengan melaksanakan pelbagai dasar seperti dasar ekonomi baru dan sebagainya. Liberalisme. Fahaman liberalisme yang memberikan kebebasan kepada individu, kelompok dan organisasi tertentu yang tidak terkawal mampu menghalang pembentukan negara bangsa. Keutamaan mengejar kekayaan dan kebendaan telah menjadikan manusia telah tingkan diri sendiri. Sikap seperti ini tidak boleh dikawal. Jika tidak dikawal, boleh membelakangkan matlamat dan kepentingan nasionalisme. Neofeudalisme. Saya pun sibuk nak cakap macam ni. Penjelasan neofeudalisme dalam sistem budaya, sosial dan politik menyekat demokrasi. Suasana ini mewujudkan sebilangan kecil elit birokrat dan ahli politik yang kuat dan kebal dari segi undang-undang dalam kerangka perubahan yang mereka buat sendiri perlu diatasi untuk mewujudkan negara bangsa yang moden. Demokrasi. Syarat utama membina negara bangsa ialah mewujudkan dan menyebarluaskan fahaman dan amalan demokrasi rakyat. Demokrasi. Rakyat boleh mengambil bahagian yang aktif dalam membentuk segala keputusan dalam segala hal supaya tidak timbul perasaan tidak puas hati. Kritikan yang membina dan bertanggungjawab harus dibenarkan seluas-luasnya untuk kebaikan bersama. Amalan demokrasi ini boleh melahirkan warga negara yang
tahu kebebasan dan tanggungjawab kepada bangsa dan negara. Okey, proses pembinaan negara bangsa terbahagi terdapat 4, iaitu state building, bina negara; nation building, bina bangsa; mass participation, penyertaan rakyat; politics of distribution, pengagihan nilai-nilai pada masyarakat. Okey, perubahan dari satu tahap kepada satu tahap ini adalah perbezaan dari satu negara ke satu negara yang lain. Perubahan ini berlaku kerana konflik yang terjadi antara etnik kaum disebabkan oleh wujud jurang perbezaan yang terlalu besar antara kaum. Sebarang tindakan untuk memenuhi kehendak dan kepentingan kaum tertentu akan sentiasa disalahertikan oleh kaum yang lain. Apabila berlaku konflik, maka perubahan perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, dan proses pembinaan negara dan bangsa akan memasuki tahap selanjutnya sehingga pembentukan sebuah negara bangsa menjadi kenyataan di Malaysia. Pembentukan negara atau state yang terdiri daripada rakyat berbilang kaum hanya dimulakan pada tahun 1948 apabila Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan untuk melonggarkan pemberian kerakyatan bersyarat kepada penduduk bukan Melayu. Kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957 yang diperoleh dari Inggeris mengukuhkan lagi asas itu dan diikuti pula penubuhan Malaysia pada tahun 1963 sebagai tanda pembentukan negara Malaysia yang berdaulat. Pada waktu itu, Malaysia hanya terdapat sebuah negara state daripada Inggeris sebagai simbol kemerdekaan. Malaysia diperintah oleh Parti Perikatan yang sah dan diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Bagaimanapun, penduduk yang tinggal di Malaysia masih belum diintegrasikan sebagai sebuah bangsa. Mereka masih dikenali sebagai kaum, mengikut kaum dalam segala bidang. Pada tahap pertama ini, integrasi dan perpaduan kaum berbeza bertahap yang paling rendah. Pada tahap kedua, memperlihatkan berlakunya perhubungan awal yang longgar antara kaum. Perhubungan longgar antara kaum yang dipisahkan oleh jurang perbezaan yang amat besar dijelaskan oleh Furnival sebagai mempunyai ciri-ciri masyarakat majmuk. Apabila terdapat lebih daripada satu etnik termasuk penduduk bumiputera yang tinggal di situ, mereka bercampur tetapi tidak bersatu, tinggal berdekatan tetapi terpisah, mengamalkan budaya, pekerjaan dan pendidikan yang berbeza. Pada tahap ini, integrasi antara mereka berada pada paras minimum, seperti mereka hanya bertemu di pasar ketika menjalankan urus niaga sahaja. Pada tahap ketiga, perhubungan kaum menjadi agak rencam sebagai pelbagai yang paling bergantung dan saling bergantung, yang akhirnya memerlukan kepada satu iklim persefahaman yang harmoni dan mendamai dan memenuhi kepentingan kaum supaya perpaduan yang diwujudkan, kemudian jurang perbezaan yang wujud di antara mereka cuba dirapatkan, persamaan dan kerjasama antara kaum dicari serta diperluaskan sebagai ikhtiar mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional. Pada tahap ini, masyarakat telah diintegrasikan ke dalam satu bangsa yang bersatu dengan memiliki nilai-nilai yang sama dan membentuk sebuah negara bangsa Malaysia. Negara bangsa Malaysia. Dunia sekarang sedang memasuki gelombang ketiga, itu ledakan teknologi maklumat. Teknologi yang berkembang pesat ini menyediakan rangkaian lebuh raya maklumat yang membolehkan manusia berhubung dan bertukar maklumat di seluruh dunia dalam masa yang pantas. Fenomena ini telah menjadikan dunia begitu kecil seperti desa sejagat. Perkembangan mutakhir ini telah menimbulkan banyak persoalan mengenai perlunya sebuah negara bangsa Malaysia. Pendapat yang mengatakan Malaysia tidak perlu negara bangsa dan rakyat yang bersatu padu, mempunyai semangat nasionalisme serta patriotisme adalah tidak tepat. Nasionalisme masih perlu sebagai senjata untuk memelihara keutuhan negara dan membina kekuatan dalaman daripada ancaman asing dalam bentuk baru seperti globalisasi. Kita harus menerima hakikat bahawa Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan pelbagai budaya serta bimbang akan dijajah
maka nasionalisme masih perlu ditanam dalam jiwa rakyat Malaysia. Jurang perbezaan besar masih yang wujud dalam kaum telah sengaja dibuat sejak zaman penjajah Inggeris lagi bagi memenuhi kehendak dan matlamat mereka untuk mencari keuntungan. Perpecahan dan perasaan kaki tangan yang begitu tebal di kalangan Malaysia pada waktu itu menjadi penghalang kewujudannya semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme sebelum perang adalah berteraskan kepada kaum. Orang bukan Melayu masih menumpukan perhatian mereka kepada tanah besar China dan India. Mereka tidak menganggap tanah Melayu sebagai tanah airnya, sementara orang Melayu menumpukan perhatian kepada Timur Tengah dan Indonesia sebagai teras perjuangan mereka. Perpecahan dan perasaan kaki tangan yang begitu tebal di kalangan rakyat pada waktu itu menjadi penghalang wujudnya semangat sebelum perang adalah berteraskan kepada kaum. Orang bukan Melayu masih menumpukan keadaan berpuak-puak penduduk Malaysia masih jelas kelihatan walaupun negara telah mencapai kemerdekaan. Semasa kita mencapai kemerdekaan, sebenarnya kita hanya mendapat sebuah negara daripada penjajah Inggeris. Konsep bangsa nation yang sebenarnya belum wujud lagi kerana penduduk pada masa itu didukung oleh faham perkauman yang terlalu tebal, perasaan iri hati dan tidak percaya antara kaum berleluasa sehingga meletus tragedi 13 Mei 1969. Banyak dasar kerajaan dijalankan seperti dasar pelajaran kebangsaan DPK, dasar ekonomi baru DEB dan dasar kebudayaan kebangsaan DKK. Keperluan untuk Malaysia melahirkan sebuah bangsa ini disokong oleh Dr. Mahathir Mohamad dalam ucapannya semasa pelancaran rancangan permasyarakatan perpaduan di Kuala Lumpur. Kita menjadi bangsa Malaysia hanya sebagai political identity sahaja. Matlamat kita ialah satu bangsa Malaysia yang mudah dikenali sebagai unik bagi warga negara Malaysia tanpa menghapuskan unsur-unsur budaya kaum-kaum yang berlainan keturunan. Walaupun pada zahirnya kita tidak menampak usaha penjajahan seperti yang pernah dilakukan oleh penjajah akan berlaku lagi, namun kita harus berwaspada dengan ancaman luar dan neokolonialisme. Kesimpulannya, walaupun Malaysia sedang menuju ke arah sebuah negara maju dan terdedah pada globalisasi yang melanda akibat daripada ledakan teknologi maklumat, pembinaan sebuah negara bangsa Melayu yang bersatu padu masih diperlukan kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang penduduknya terdiri daripada masyarakat majmuk. Jika penduduk Malaysia masih ditentukan dengan garis perkauman yang tebal di antara mereka, Malaysia masih terdedah dengan konflik perkauman yang akan berlaku pada bila-bila masa sahaja seperti sebutir bom jangka. Begitu juga dengan ancaman luar yang datang tidak kira masa dalam pelbagai bentuk sama ada secara langsung atau tidak langsung. Negara tidak akan maju kerana masa dan kos yang tinggi digunakan untuk menangani masalah ini. Usaha kerajaan dalam menyusun semula masyarakat melalui dasar-dasar dijalankan selepas peristiwa 13 Mei 1969 merupakan langkah baik menuju pembentukan sebuah negara bangsa. Masyarakat nasionalisme menjadi pemangkin dan pelengkap kepada usaha kerajaan ini. Setiap warga negara sepatutnya bersedia menggantikan nasionalisme sempit berasaskan perkauman. Nasionalisme kebangsaan yang melahirkan semangat patriotisme yang tidak berbelah bagi terhadap negara. Sekian, terima kasih.